Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Hakim bin Muhammad Razali, Bernama Matrix A191801. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kajian kes kemalangan yang dikaji oleh kumpulan kami. Jadi, kajian dan siasatan telah dirungkai berkenaan dengan insiden yang berlaku di bawah seliaan syarikat terkemuka di Malaysia, iaitu syarikat KLCC Property Holdings Berhad yang beralamat di 241 Suria KLCC Kuala Lumpur City Centre 5088 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi di bawah seliaan KLCC, company terbesar di Malaysia, iaitu KLCC lah, semua orang tahu. Dan insiden ini telah dikenal pasti berlaku pada tarikh 26 April tahun 2001, iaitu pada hari Khamis. Insiden ini dikenal pasti berlaku kira-kira pukul 3 petang dan lokasi spesifik kejadian juga dikenal pasti, iaitu berada pada level 31 and concourse Suria KLCC Kuala Lumpur City Centre. Oleh itu, kemalangan disiasat dan dikatakan mangsa terjatuh dari tempat tinggi. Insiden ini melibatkan dua orang mangsa warga negara Malaysia dan juga Bangladesh. Salah satu daripada mereka maut manakala seorang lagi cedera parah. Siasatan lanjut diteruskan dengan menemubual beberapa orang saksi yang berada di kawasan kejadian. Jadi, mangsa yang maut itu telah dikenal pasti, iaitu Muhammad Nurul Islam, iaitu warga negara Bangladesh yang berumur 32 tahun, dan punca maut adalah disebabkan berlakunya kecederaan patah tulang pada bahagian muka dan kepala. Laporan bedah siasat bagi mangsa telah diuruskan oleh RZE Site Office, iaitu company ataupun syarikat yang membuat bedah siasat atas kes yang berlaku. Manakala seorang lagi mangsa cedera, iaitu warga tempatan Malaysia yang dikenali sebagai Muhammad Yasir bin Megat Hamid yang berusia 18 tahun, yang hanya mengalami kecederaan ringan, kecederaan minor, dan telah dikejarkan ke hospital pada waktu itu. Dua orang saksi turut diminta untuk tampil bagi memberikan keterangan dan juga sebagai saksi dan bukti kerana mereka telah berada di tempat kejadian. Jadi itu adalah serba sedikit maklumat secara ringkas bagi kajian kes kemalangan yang kami kaji di bawah seliaan syarikat KLCC. Terima kasih. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah dan juga metodologi kajian, iaitu pendekatan ataupun cara-cara kumpulan kami menjalankan siasatan ini. Dan kami juga telah menjumpai beberapa artikel dan juga fakta di mana siasatan mengenai kemalangan ini telah dijalankan pada 28 April 2001 pada hari Khamis dan telah dihadiri oleh beberapa orang pegawai penting, iaitu Rahim Wahab, Anwar Itam dan juga Encik Shoaib Ibrahim, di mana masing-masing merupakan seorang yang berpangkat dan berjawatan yang berkaitan dengan KLCC ini. Jadi pegawai-pegawai ini adalah bertanggungjawab dalam segala hal ehwal Suria KLCC dan pengalaman mereka juga telah melawat lokasi kejadian yang berlaku kejadian yang serupa, iaitu di Ampang Bawah Level 3 Suria KLCC. Dan pegawai-pegawai ini juga turut menyiasat beberapa orang pekerja yang berkaitan dengan lokasi lah. Jadi pegawai-pegawai ini adalah pegawai yang bertanggungjawab dengan setiap insiden-insiden ataupun setiap masalah yang berlaku di Suria KLCC. Itu adalah pegawai-pegawai yang terlibat. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang saksi-saksi yang telah kami kumpulkan dan yang telah kami kupaskan yang menjadi saksi untuk kejadian tersebut. Iaitu saksi yang pertama, iaitu Rosli bin Mustam yang berumur 32 tahun, warga negara Indonesia. Jadi biasanya saksi-saksi ini juga terdiri daripada kalangan pekerja tersebut sendirilah, pekerja-pekerja mereka sendiri. Jadi saksi pertama ini berasal daripada Indonesia. Dan juga kami ada saksi yang kedua, iaitu Ramli bin Johari, warga negara Malaysia yang berumur 38 tahun. Jadi saksi-saksi inilah yang akan membantu memberikan keterangan berkaitan kes kemalangan yang terjadi. Jadi pegawai-pegawai yang saya sebutkan tadi adalah
berbincang dengan saksi-saksi ini untuk menjalankan kajian dan bedah siasat yang seterusnya. Jadi itulah kaedah dan metodologi yang kami gunakan untuk menjayakan kajian dan mencari maklumat mengenai kemalangan di Suria KLCC ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Asif bin Wasauzi, nombor matrik AA191579. Saya akan membentangkan tentang keputusan dan perbincangan. Hasil daripada temu bual dan penyiasatan yang dijalankan, jawatan kuasa penyiasatan mendapati bahawa mangsa maut tidak mematuhi keselamatan. Mangsa kemalangan ini tidak mengendahkan nasihat yang diberikan oleh rakan sekerjanya. Insiden ini tidak sepatutnya berlaku jika mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Akta Peraturan Keselamatan KLCC. Untuk perbincangan, pengurusan Suria KLCC telah memberi tanggungjawab kepada RZA Construction and Renovation untuk kerja membaik pulih lokasi kejadian. Sebelum mula bekerja, mereka memasang perancah, tetapi perancah itu tidak dipastikan ketahanannya, dan mereka terus membinanya semakin tinggi. Kemudian, dua pekerja mengalami kemalangan kerana perancah itu tidak dapat menampung berat mereka. Hasilnya, dua pekerja mengalami kemalangan, iaitu satu jatuh daripada tingkat 3 dan maut, dan seorang lagi mengalami kecederaan parah dan dihantar ke hospital. Untuk mangsa yang selain daripada itu, mangsa yang cedera telah diberhentikan kerja. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membicarakan tentang cadangan yang boleh diambil dan juga langkah proaktif yang harus diambil untuk mengelakkan kejadian kemalangan seperti di Suria KLCC ini berulang. Jadi pertama sekali, Suria KLCC perlulah menghantar penyelia penyelenggaraan dan kaki tangan keselamatan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala bagi memastikan semuanya dalam keadaan yang selamat. Seterusnya, dengan membuat latihan serta membina dan memasang perancah bersama NIOSH dan mendaftar dengan DOSH. Ini akan membolehkan pihak-pihak bertanggungjawab untuk memeriksa sebarang kekurangan dan juga masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga, Suria KLCC hendaklah bijak dalam mencari ketua kontraktor yang berdaftar secara sah di bawah NIOSH dan DOSH dan memastikan kontraktor mempunyai ciri dan prosedur keselamatan yang mantap dan juga diktiraf. Yang keempat, memastikan kontraktor mematuhi sistem permit kerja. Yang kelima, semua kerja yang terdedah kepada risiko kemalangan hendaklah diperiksa dan juga dipantau secara rutin oleh pihak pengawas kompeten kontraktor. Selain itu juga, kita harus memastikan kontraktor menjalani latihan induksi keselamatan untuk pekerja mereka dan juga merekodkan setiap aktiviti sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Kemudian, memastikan kontraktor membekalkan alat keselamatan yang diperlukan seperti personal protective equipment ataupun dikenali sebagai PPE kepada setiap ahli pekerja dan memastikan kontraktor memberikan perlindungan insurans untuk pekerja serta semua syarat-syarat yang telah dijelaskan haruslah dimasukkan di dalam bidder's quotation. Secara keseluruhannya, setiap kemalangan yang berlaku sudah pastinya dapat dielakkan sekiranya langkah pencegahan yang tepat diambil dengan kerjasama penuh daripada semua pihak untuk mengurangkan risiko kemalangan sama seperti kemalangan yang berlaku di Suria KLCC ini, iaitu pihak pengurusan haruslah memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan ciri-ciri keselamatan serta mencegah kejadian-kejadian yang tidak diingini seperti ini berlaku lagi. Selaras dengan itu,
kontraktor dan pekerja harus melaksanakan prosedur keselamatan untuk kebaikan mereka sendiri. Dapat disimpulkan bahawa kami berpendapat bahawa kejadian Suria KLCC ini berlaku disebabkan kesalahan dan kecuaian individu itu sendiri dengan keselamatan diri sendiri. Terima kasih.